Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ni? Sihat ke? Dah makan ke? Okay. Alhamdulillah, kali ni kita dah masuk ke episod yang ketiga. So kali ni kita akan bawa tajuk layakkah anda membuat pinjaman perumahan. Okay. Seperti mana yang kita tahu dan seperti dalam episod yang lalu, Akak pun ada cerita. Perkara pertama yang perlu kita buat untuk membeli rumah, kena semak kelayakan loan. So hari ni apa yang Akak akan kongsikan adalah macam mana kita nak semak kelayakan loan. Jadi sekejap kita. Okay. Biasanya kalau kita nak semak kelayakan loan ni, kita boleh berjumpa dengan bank ataupun dengan ejen-ejen hartanah yang berada di luar sana. Kita boleh jumpa. Sama sekarang ni di sosial media banyak seperti di Mudah kita boleh jumpa, maknanya bila kita tengok listing rumah yang kita cari tu, and then kita boleh contact dan ejen tu akan semak. So macam mana kita nak tahu berapakah maksimum kelayakan loan kita berdasarkan daripada pendapatan gaji yang kita terima. Okey, kita masuk ke slide yang seterusnya. Okey, pernah dengar tak debt service ratio ataupun DSR? Dengan dalam kata yang mudah, DSR ni kita panggil nisbah hutang kepada gaji ataupun pendapatan bersih yang kita terima pada setiap bulan. Okey, yang mana bank ni melalui DSR ni, bank dia dapat tahu kita sebagai peminjam tu boleh bayar ke tidak, boleh bayar balik ke tidak loan yang kita apply untuk maknanya kemampuan peminjam untuk membayar balik pinjaman tersebut. Okay. So dia had maksimum yang diberikan bagi gaji bersih yang kurang daripada 3,000, DSR yang had maksimum DSR-nya adalah 60%. Dan manakala bagi gaji yang melebihi daripada 3,000 ke atas, had maksimum DSR-nya adalah 70%. Tapi ada juga sebilangan pembeli yang mana gaji bersih dia tinggi. Jadi bank dia ada dan setengah bank boleh offer kepada 80%. Okay. Next. Okay, ini adalah formula DSR. Okay, formula DSR adalah komitmen bulanan plus dengan komitmen baru bahagi dengan pendapatan bersih. Formula ni kena hafal ya. Okay, next. Okay, kita tengok apa itu komitmen bulanan. Komitmen bulanan ni adalah komitmen bulanan semasa yang kita bayar lah. Maksudnya macam loan kereta, personal loan, PTPTN kalau ada, pinjaman rumah yang kita dah bagi pembeli yang dah beli rumah sebelum ni, pinjaman ASB, kad kredit pun terlibat juga. Okay, so ini adalah komitmen bulanan. Okay, next. Okay, cara kita nak kira komitmen baru. Okay, komitmen baru. Katakanlah rumah yang kita pilih tu harga dia 500,000. Okay, daripada 500,000 ni kita ambil 90% loan yang biasanya bank luluskan. Okay, jadi daripada 500, 90% adalah 450,000 bahagi dengan 200, bersamaan dengan 2,250. Maknanya komitmen baru untuk rumah yang berharga 500 ni, kita punya komitmen baru adalah 2,250.
Ini adalah anggaran 200 ni adalah pemalar yang mana anggaran untuk kita punya tempoh pinjaman selama 35 tahun. In case sebab memang akan ada lamanya 35 tahun ni, alahai, boleh tak saya nak kurangkan. Jadi kalau kita nak tengok pula sekiranya dikurangkan ke berapa tahun, kita kena pakai calculator loan lah. Okay, so next. Okay, gaji bersih. Gaji bersih adalah gaji pada pendapatan kasar kita, gaji kasar, tolak kepada EPF, SOCSO, zakat dan potongan cukai berjadual. Jadi total daripada itu kita panggil gaji bersih lah. Itu gaji bersih yang kita akan kira untuk semak DSR. Okay, so next. Okay, kita tengok pula cara nak mengira kelayakan. Okay, katakan kita nak beli rumah yang berharga RM220,000. Jadi 90% daripada RM220,000 ini dia punya komitmen bulanan yang kita kena bayar nanti RM990. Okay, gaji yang kita terima adalah gaji bersih masa itu RM2,900 dan komitmen yang kita ada hanyalah komitmen kereta saja, 300 sebulan. So jadinya 300 komitmen kereta ni tambah dengan komitmen baru 300 plus 990 bahagi dengan gaji bersih yang kita dapat 2,900 darab dengan 100. So 44%. Jadi 44% mengikut HDSR yang 60% tadi, maknanya buyer ni layak nak memiliki rumah yang harga RM220,000. Harap agak tak laju sangat. Okay, so kita tengok pula cara kiraan kedua. Next. Okay, untuk cara kiraan kelayakan loan yang kedua pula, okay, kita nak beli harga rumah RM550. Komitmen baru untuk ni adalah RM2,475 sebulan. Jadi okay, masa ni pendapatan kasar kita adalah RM4,500 dan potongan untuk EPF, SOCSO dan cukai dan zakat kita bulan-bulan adalah RM500. Dan 6 bulan yang lalu kita ada terima OT, kita ada keceliruan sedikit, so kita ada OT dalam RM3,600. Okay, dan seterusnya komitmen sedia ada kita kereta, personal loan dan juga kad kredit. RM5,000. Yalah kan banyak anak ramai, sebab bila gaji besar, besarlah kita punya apa kan perbelanjaan kan. Okay, so cara nak kira, kita kira komitmen dulu. Komitmen maknanya kita tambah 1,000 untuk kereta, 500 untuk personal loan dan untuk kad kredit biasanya bank hanya akan ambil dalam 5%. So dari 5% tu akan dapat 200,000. So total up semua dalam 1,750. So ini adalah komitmen semasa pembeli yang kedua ni. Okay, next. Okay, kita kira pula gaji bersih. Gaji bersih, gaji kasar tolak dengan komitmen plus dengan dia ada OT ni kan. So jadi ini kita gaji kasar kita tolak dengan dia punya potongan berjadual tu dalam 500 dan OT yang 3,600 tu kita kena ambil purata. Jadi 3,600 bahagi dengan 6 bulan kita dapat 600. So total semua gaji kasar tolak potongan berjadual bulanan tambah dengan OT, total semua sekali adalah 4,600. Okey, jom kita kira pula DSR dia. Dari kira DSR dia, okey, dia punya komitmen lama. Komitmen lama dia tadi kita kira 1,750 plus dengan komitmen baru 2,475 bahagi dengan gaji bersih dia 4,600 dan 100. So kita dapat 92%. Tinggi. Jadi buyer ni tak dapat untuk membeli
rumah ini. Kalau maknanya kalau dia nak beli pun kita kena kurangkan. Maknanya kita kena cari dia punya harga rumah yang rendah lagi. Dia tak boleh beli harga yang 550 lah. Okay, so selalunya inilah yang ejen-ejen akan buat. Dia akan advise lah dekat para pembeli kat luar sana mengikut kelayakan ni. Sebab kadang-kadang, sebab tu pentingnya kita semak kelayakan dulu. Jadi kita tak adalah macam tercari-cari. Konon kata, oh nak beli harga rumah 500. Tapi tengok bila dah view apa semua, DSR burst. Bila dah burst macam ni, kita dah buang masa dekat situ. Okay, so next. Okay, pernah dengar tak ejen sebut NDI bila dia kira kelayakan kita. So NDI ni adalah net disposable income yang mana dia adalah lebihan wang. Maksudnya lebihan wang daripada semua hutang yang ditolak. Okay, next. Okay, formula NDI. Tengok gaji bersih, tolak dengan komitmen sedia ada dan tambah dengan komitmen baru. Maknanya jadi sekarang ni contoh gaji bersih 2009. Kereta komitmen kita bulanan 300. Komitmen rumah baru 1000. Jadi 2009 tolak dengan 1300. Maknanya baki lebihan duit kita hanya ada kat tangan 1600 sahaja. 1600 ni maknanya kita akan guna pakai untuk membeli, membayar petrol, duit jalan-jalan, duit sekolah anak, nak makan untuk 1 bulan. Jadi NDI ni memang bank dia akan tengok lah sebabnya dia nak tahu kemampuan dan lebihan duit bulanan peminjam tu nanti. Maknanya untuk dia survive. Untuk kita survive. Tak adalah sampai baki bila tolak dengan komitmen yang sekarang kita ada, tolak dengan komitmen rumah baru, duit baki tinggal 200. Nak makan apa je tak? Okay, so sebab tu NDI ni kita kena jaga-jaga. Dia ada beberapa bank yang akan, setengah bank dia akan ambil hanya 1000. Ada separuh bank dia ambil 1003, ada yang ambil 1006. Jadi kita kena tahulah pentingnya NDI ni untuk kita punya, orang kata, untuk baki wang untuk tampung kos sara hidup kita setiap bulan. Okay, so next. Okay, selain daripada tu, bukan selepas kita dah tengok semua tu, NDI pun semua dah tengok, kita kena tengok juga kita ni ada tak rekod bankrupt, Sito, Sikris, lepas tu kita ni dah bekerja dah berapa lama, bank dia akan tengok juga yang ini. Jadi bila dia tengok semua ni lengkap, kita bolehlah untuk terus hantar dokumen, semak rumah, pilih rumah dan beli rumah dan dapat rumah idaman kita. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ya. Laporan Sikris dan Sitos pun menyumbang ke untuk kelayakan prima? Ya, memang ianya menyumbang sangat. Sebab memang bank perlukan untuk tengok kita punya cara, kita punya bayaran dengan bank. Macam contohnya, misal kata kita kena bayar kat bank tu, cut off date dia sebelum 5 hari bulan. One day, 1 hari, dalam bulan 1 bulan tu kita tak dapat nak bayar sebabnya company lambat bayar gaji kita, lambat masuk. Jadi kita dah lewat kat situ. Okay, kalau dalam 1 bulan, lepas tu kita akan cover balik, dia akan semak balik. Lepas tu kalau bulan seterusnya masih kita ulang yang sama, dia akan scoring lah kita punya
nilai scoring kita. Jadi dia akan menyebabkan ada separuh bank tu bila ada yang scoring yang tak cantik, dia tak nak terima permohonan kita untuk meminjam wang daripada pihak bank. Okey. Okey. Aina. Hai Aina. Okey, kalau ada rekod ke bank kerapan macam mana? Tapi dah settle. Dah cuma ada rekod aja. Okey. Kalau macam ni selalunya para ejen dia akan nasihatkan ke kita as a pemohon ni kontak hari-hari, minta bank clearkan nama kita. Memang jenuh sikit lah nak nak pula dengan tahap di masa pandemik ni, banker-banker pula bekerja, ada yang rotation, ada yang tidak, dan alhamdulillah lah sekarang kita pun dah going to untuk semua bekerja hari-hari kan. Jadi kita kena call hari-hari untuk mereka bersihkan nama kita balik. Jadi yalah, clearkan nama kita balik, and then bila dah clear benda tu, apply balik, semak balik secret report kita tu, print out balik, then submit kepada pihak bank. Macam untuk kita submit loan balik. Selalu berapa lama nak hilang rekod tu? Oh, bergantung. Nak sebut lillahi ta'ala tak sedap juga kan. Dia bergantung pada banker tu jugalah. Maknanya kita kena mohon jasa baik mereka untuk kita yelah kita ni nak meminjam, nak beli rumah. Lepas tu dalam masa yang sama kita start dengan perkara-perkara yang macam ni. Nak bagi hilang rekod ni memang orang kata lama jugalah, makan bulan jugalah nak contact mereka, remind dan remind balik. Jadi kalau bagaimana dengan PTPTN yang dianggap komitmen oleh bank? Ya, PTPTN ni dianggap komitmen lah, maknanya memang kita kena bayar. Jadi kalau mana yang ada, kalau misal katalah kita yalah lepas habis belajar, belum tentu kita akan diterima kan, dalam masa yang sama kita pula susah nak membayar bulanan tu kan. Jadi kita boleh pergi kepada berjumpa dengan pegawai PTPTN untuk reschedule atau kita panggil restructure balik kita punya cara bayaran. PTPTN kita dekat kepada ni lah bulanan untuk bayar bagi clear balik. And then bila dah settle yang tu, baru kita submit, apply balik surat-surat, detail-detail, dokumen-dokumen yang berkenaan, kita lampikan sekali semasa kita buat pinjaman loan. Okey. Boleh tahu bank apa yang rendah nilainya? Rasanya dalam 2-3 CIMB, RHB Bank, itu ambil 1,000. Paling rendah adalah minimum adalah 1,000. 1,000 adalah NDI yang paling rendah lah. Setakat ni tak ada 500 ke. Tapi sebelum kita pandemik ni, CIMB pernah zero NDI. Mana dia tak kira pun berapa NDI kita, dia just approvekan permohonan. Dan bila bermulanya dilanda COVID, dia start kira balik. Sebabnya perlu untuk menjaga kepentingan bank sendirilah. Okey, harap penjelasan kali ini jelas. Sebenarnya ini adalah yang kiraan basic saja, kiraan basic yang biasa para ejen buat untuk semua pembeli-pembeli kat luar sana nak membeli rumah. Okey, sampai di sini dulu. Sharing ke akak kat sini, and then sampai berjumpa lagi di 2 minggu akan datang. Okey semua, jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum.